Baik, sesi kedua pagi Jumaat ni saya nak cerita pasal um, bagaimana kita nak guna madu untuk merawat penyakit. Kan, disebut dalam Al-Quran kan, lebih kurang maksudlah, mafhum lah. Kan, madu tu Allah SWT jadikan sebagai penawar untuk pelbagai penyakit manusia. Masya Allah. Masya Allah. Madu untuk merawat penyakit manusia, sebagai penawar untuk merawat penyakit lah. Masya Allah. Jadi macam mana kita nak guna madu untuk merawat penyakit, kan? Tadi kita dah cerita pasal bekam, kan? Madu berbekam dan juga dengan kaedah dengan besi panas pada permukaan kulit. Tapi kita kena guna madu dulu, lepas tu baru kita pergi kaedah berbekam, kan? Kalau tak baik madu, guna bekam, kan? Kita dah sebut bekam tadi, Masya Allah. Jadi madu dia ada cara-cara untuk merawat penyakit itu, dan madu ni ada banyak jenis, kan? Khasiat dia pelbagai, kan? Madu ni kandungan dia kalau mengikut jurnal-jurnal USM banyak buat kajian lah, penyidik pensyarah daripada Universiti Sains Malaysia banyak buat kajian tentang khasiat madu. Masya Allah. Jadi madu ni ada, memang kandungan utamanya adalah gula. Gula ringkas fruktos, glukos dan juga sedikit sukros. Mungkin sikit ataupun terlalu sedikit, kurang pada 1%, 0. Gitu sukros. Tapi kebanyakannya adalah fruktos dan glukos, dan juga ada juga jenis gula-gula yang lain. Ada juga gula-gula, tapi sedikit, yang utamanya fruktos dan glukos. Sedikit sukros, dan yang lain pun ada sedikit juga jenis gula. Sebab tu kita rasa madu adalah manis. Ada juga madu yang masam. Jadi kandungan dalam madu, selain daripada kandungan utama gula, karbohidrat ringkas, dia juga mengandungi enzim, dia juga mengandungi phytonutrient, phytochemical, phytokimia yang menjadi khasiat, iaitu bahan polyphenol, phenolic compound dan phenolic acid yang bersifat antioksidan, bersifat anti radang. Inilah dia sebagai ubat, penawar untuk merawat banyak penyakit-penyakit disebabkan oleh keradangan. Masya Allah. Dan juga madu boleh menghasilkan gas hidrogen peroksida sedikitlah, 4 per million level ke, ini mengikut kajian USM, para peneliti USM. Madu bila kita larutkan dalam air sedikit, bukanlah banyak, secawan banyak sangat kan, sikit je, 2-3 sudu besar air kosong, kacau, dah dapat hidrogen peroksida. Kalau banyak sangat nanti dia cair, jadi tak berkesan untuk merawat penyakit-penyakit jangkitan kuman, kan? Hidrogen peroksida ni untuk membunuh kuman, virus, bakteria, fungus, kan? Dia sangat aktif sebagai antimikrobial. Jadi guna sikit je air tu, kacau, lepas tu masuk dalam mulut. Tambah sekali untuk merawat penyakit apa yang bersangkutan dengan rongga mulut kita, batuk, tonsel, sakit tekak, flu, sesama, runny nose, selalu bersin dan sesama pagi-pagi, kan? Masya Allah. Tambah sekarang ni, kan, sekarang ni banyak orang kena sesama, batuk, jangkitan virus. Jadi amallah madu. Amallah madu. Kita boleh makan madu terus. Saya makan madu terus. Kan? Terus makan macam tu, tapi tak dapat hydrogen peroxide. Kalau kita nak lagi kuat potensi madu sebagai antiviral, antibakteria, larut sedikit air. Jangan banyak, bukan 1 cawan, 2-3 sudu je. Lepas tu kita masuk mulut, kita kemam-kemam, kita gerakkan lidah kita supaya kena. Dan juga kemamlah lama sikit, 2-3 minit ke, seminit ke, kan, 30 saat ke, supaya dia bertindak untuk membunuh, memusnahkan kuman-kuman dalam mulut dan tekak, dan juga bertindak sebagai anti radang, bengkak tonsil, kan, sakit tekak semua, kan. Baru dia berkesan. Dan makanlah 3 kali sehari begitu. 1 sudu mesti sebelum makan.
sebelum sarapan 30 minit, 40 minit atau 1 jam makan. Saya pagi-pagi minum air kosong dulu kan. Minum air labu sayung lah, minum air labu sayung. Lepas tu terus ambil madu, saya letak atas tapak tangan madu. Saya akan makan madu tualang satu. Madu tualang ni saya dapat kat Terengganu, adik saya ada supply daripada kawan dia. Dan juga madu kelulut. Lepas tu saya makan madu kelulut. Saya tuang dalam tapak tangan, saya jilat macam tu je. Masya-Allah. Kan, bagi jarak dalam 5-10 minit lepas makan madu tualang, lepas tu makan madu kelulut. Saya selalu amal macam tu pagi. Tapi khusus untuk rawat batuk, sakit tekak, demam, flu, sesama kan, ataupun resdung ke, makan 3 kali sehari lah. Pagi, sebelum makan tengah hari ke, dan juga malam sebelum tidur kan. Jangan kena makan madu sebelum makan. Baru berkesan. Lepas tu bagilah jarak sikit nak makan makanan selepas ambil madu, dalam setengah jam ke 20 minit kan, bagi dia bertindak dekat kawasan tekak kita yang sakit tekak kan, begitu. So madu yang paling berkesan untuk merawat batuk, sakit tekak, tonsil ni, jangkitan bahagian rongga mulut dan juga sesama adalah madu kelulut. Ini mengikut pengalaman kami dan dinyatakan dalam jurnal juga bahan aktif phytonutrient, phytochemical, tadi kita kata phenolic compound kan, phenol acid, lebih banyak dalam madu kelulut banding dengan madu tualang. Dan lebah juga lebih banyak menghisap spesies pokok-pokok di sekitarnya. Itu lebih banyak daripada madu tualang, daripada lebah madu tualang lah kan. Gitu ya. Lepas tu madu kelulut kita akan rasa dia masam. Agak masam bukan masam sikit, agak masam, tapi tak masam macam cuka. Tak masam macam limau nipis, lemon kan. Tak masam macam limau kasturi pun. Tapi dia masam juga dan dia ada manis. Kandungan gula dia masih tinggi, saya rasa mungkin dalam lingkungan 60% kan, 70%, 60% kan. Gitu. Tapi dia mengandungi kandungan asid organik yang lebih tinggi. Asid organik dapat daripada mana? Bila lebah kelulut ni pergi hisap bunga pokok yang mengandungi asid organik yang tinggi lah. Jenis-jenis pokok, bunga-bunga spesies dia lebih masam. Kandungan asid dia lebih, asid organik. Asid organik menyebabkan dia masam. Macam-macam asid organik adalah kan. Citric acid, lactic acid kan, macam-macam asid. Jadi asid ni juga bersifat sebagai antimikrobial, antiviral, antibakteria, antifungal. Jadi sebab tu kita tak mau campur air. Kalau minum air 1 gelas, kacau-kacau 1 sudu dalam 1 cawan air suam ke, air kosong biasa ke, dia dah dilute. Jadi dia tak berapa berkesan lah untuk membunuh kuman dalam rongga mulut kita, dalam tekak kita yang batuk, sakit tekak kan. Dia kena pekat baru dia boleh bertindak. 1 sudu besar ke, ataupun 1,5 sudu besar, 2 sudu besar pun boleh kan. Macam tu. So kita makan insya-Allah. Tu cara kaedah dia nak makan madu kelulut. Dan saya juga diberitahu bahawa madu kelulut paling aktif untuk merawat kanser, dan ada beberapa testimoni kejadian bahawa makan madu kelulut setiap hari bagi orang yang dah sakit kanser kan, stage apa pun lah, amal madu kelulut untuk merawat penyakit kanser. Sekali lah dengan pemakanan, dengan ambil madu je, lepas tu makanan tak dikawal pun tak boleh kan. Kalau nak makan ulam raja ke, ataupun makan apricot seed, boleh lah kan. Semua-semua ni boleh membantu merawat penyakit kanser, tumor, membunuh sel-sel kanser. So begitu madu kelulut. Jadi khasiat madu kelulut ni memang besar sebab kandungan phytokimia ni, maksudnya bahan zat kimia yang berasal daripada tumbuhan dihisap oleh lebah kelulut tu lebih banyak jenisnya banding dengan madu lain. Madu kelulut Masya-Allah. Maknanya dia kaya dengan
zat-zat kimia yang mempunyai nilai perubatan yang tinggi. Masya Allah. Itu madu kelulut. Jadi bukan mana madu tualang, madu sidir, madu Manuka New Zealand, madu sidir Yaman, ada madu sidir Himalaya. Tak berkhasiat, berkhasiat juga. Kan? Dia ada khasiat tersendiri, masing-masingnya ada khasiat tersendiri. Tapi saya nak cerita madu kelulut ni, Masya Allah. Kan? Amal juga madu tualang. Kalau kita dapat sumber yang asli, madu asli, amalkan, insya-Allah. Sekarang ni senang dapat sumber madu tualang, madu kelulut yang asli ya. Kita banyak orang tanam secara kecil-kecilan. Orang bela tanam pula. Bela madu lebah, kelulut dan tualang secara kecil-kecilan. Madu tualang tak belalah. Dia pergi pungut lah kan dekat bukit-bukit, hutan-hutan Masya-Allah. Yang penting kita dapatkan bekalan daripada orang kita percayai lah, ataupun brand yang kita percayai. Ada sertifikat ujian-ujian makmal, macam brand apa lah, saya tak ingat lah. Okay. Kalau nak guna madu sidir pun bagus untuk merawat batuk. Saya dah guna, Alhamdulillah. Berapa orang. Macam orang Kedah cakap macam kutil dibuang. Dia makan madu sidir Himalaya. Madu sidir Himalaya. Makan, terus lega besok, Alhamdulillah. Cepat lega batuk dia. Yang sedangkan lama dah kena batuk berbulan-bulan, kan? Tak baik makan batuk. Makan madu sidir Himalaya. Madu sidir Yaman lagi baguslah kualiti dia, tapi lagi mahal, kan? Madu sidir ni maksudnya lebah yang hisap bunga pokok bidara. Tapi bukan pokok bidara je, mungkin dia hisap pokok-pokok lain juga. Mana kita tahu lebah tu kan? Kecuali kawasan tu hanya pokok bidara je ada. Tapi dia boleh terbang berkilo-kilometer. Kan? Masya-Allah. Madu Manuka pun bagus. Dia mempunyai khasiat antimikrobial yang tinggi disebabkan kandungan dipanggil Manuka factor. Manuka tu maksudnya dia bela lebah tu di ladang yang menanam pokok tea tree oil yang buat essential oil tea tree tu, itu. Jadi dia ada faktor antimikrobial dipanggil MF10, MF25, MF40, lagi tinggi nilai faktor MF, lagi tinggi kesan antimikrobial dia. Itu pun bagus juga Masya-Allah. Boleh dapatkan di pasar-pasar raya, farmasi tertentu madu Manuka daripada New Zealand kan. Masya-Allah. So banyaklah madu yang boleh kita gunakan Masya-Allah. So madu dah disebut dalam Quran sebagai penawar pelbagai penyakit. So gunakan, jangan takut nak guna madu terlampau prejudis ataupun terlampau was-was takut madu tu tak asli, sampai tak makan langsung madu, maka kita merugikan diri kita lah, kan? Sedangkan madu tu khasiat untuk kita memberi penawar untuk penyakit-penyakit Masya-Allah, penyakit-penyakit kita lah. Dan dia adalah penawar yang paling selamat, kan? Alright, insya-Allah. Kalau nak bagi kepada kanak-kanak kurang daripada 1 tahun madu, bagi madu yang pekat, macam madu sidir. Madu sidir pekat, jadi kuman tak boleh tumbuh. Yang madu tempatan macam madu tualang, kan, dia cair, kan, jadi kuman boleh tumbuh. Jadi sebab tu dia ada gas, pop. Letup gas tu sebab pertumbuhan mikrob, bakteria dan yeast yang makan gula dalam madu tu menghasilkan gas karbon dioksida, dipanggil fermentasi, proses fermentasi oleh yeast. Yang tu kita tak mau bagi dekat bayi umur setahun, kurang setahun, takut dia cerit sebab dia lebih sensitif, kan, imun dia tak kuat macam kita orang dah besar, kan. Jadi itu saja. Tapi kalau guna madu yang pekat macam madu Arab, madu Yaman, sidir Yaman, ataupun madu apa-apa daripada Yaman lah, dia ada macam-macam jenis kan, madu Yaman, madu sidir Himalaya, madu Australia, madu New Zealand, itu yang pekat. Dia punya kandungan gula boleh mencapai 80%. 80% atau lebih.
kandungan gula. 78% ke atas pun madu dah kuman tak boleh tumbuh, tak boleh membiak. Sedangkan madu tualang dia punya kandungan gula lebih kurang lagi daripada 80%, mungkin dalam 70 ada mungkin, ataupun 65 ke 70, paling tinggi pun 75 lah. So yeast boleh tumbuh. Itu je kita takut pada bayi. Kan? Sebab madu adalah gula. Tak ada apa gula dalam tu. Dan khasiat mikronutrien dan juga mikronutrien yang terdiri daripada phytochemical dan phytonutrien. Yang kandungan dia sangat sedikit. Sangat sikit. Kalau kita peratus 0.00 berapa peratus, 4 per million level. Itu panggil mikronutrien. Termasuk juga phytochemical yang kita cakap phenolic compound, semua itu pun sikit, 4 per million level. Sedikit. Alright. So kita boleh bagi kepada anak-anak kita kalau 2-3 tahun, 1 sudu teh atau setengah sudu teh, kan. Kalau dia tak boleh makan begitu je, takut dia tak sedap, boleh bancuh dengan sedikit air, 3 sudu 4 sudu, kan. Kalau nak banyak setengah cawan pun boleh, kan, dapat khasiat madu tu juga. Tapi kita nak khasiat yang concentrated daripada madu untuk bertindak pada mulut, perut, bunuh kuman, kan. Kalau ada radang, kan, macam orang gastrik, GERD, elok makan madu. Madu sidr bagus, madu tualang pun bagus. Cuma madu kelulut masam, kalau orang gastrik tu tak boleh makan masam, dia akan trigger dia punya gastrik, acid reflux dan asid naik atas. Dan ganti dengan madu sidr atau madu tualang ataupun madu Manuka New Zealand ataupun madu Australia, kan. Banyak madu yang dia tulis pure honey, pure raw honey. Madu CED pun pure juga, CED daripada China, tapi this is pure. Yang ada yang mahal raw tu, dia RM50 sekilo. Itu yang okey juga, kan. Amallah makan madu untuk kesihatan dan juga merawat penyakit, masya-Allah. Cuma jangan terkena dengan madu-madu yang tiruan, madu yang dicampur dengan gula putih, kan. Itu yang kita tak mau. Jadi kita dah selalu makan madu, kita boleh tahu rasa. Rasa dekat mulut, dekat lidah, rasa. Kalau madu ni dia ada rich taste. Rich taste. Taste dia bukan rasa macam sirap gula. Sirap gula dia rasa dia monoton, satu je rasa dia, kan. So gitu. Lepas tu madu asli juga, kalau kita tengok rupa dia, dia tak jernih macam sirap. Ada setengah madu tengok kan dekat pasar raya, jernih sangat, terlalu bersih. Terlalu bersih. Tak mungkin proses refining ke purification ke boleh menghasilkan madu yang sejernih begitu, transparent. Itu kita was-was lah. Kita tak menuduh, kita was-was. Jadi madu ni dia mesti opaque. Dia ada, kita tak boleh tengok go through lah sebelah sana. Dia macam, sebab madu tu dikumpul dalam sarang dia, dalam honeycomb yang buat daripada lilin lebah, kan. Jadi lilin lebah tu yang dalam tu, dia orang ambil lilin lebah, bila dia nak harvest madu tu, dia terpaksa vacuum ke atau perah ke. Jadi lilin lebah tu yang menjadikan dia rupa dia macam keruh sikit lah. Tak laju jernih macam sirap, macam air kosong. Walaupun dia ada warna kuning ke apa, tapi jernih. Itu nampak sangat lah madu tu macam tak genuine lah, begitu. Masya Allah. Dan kita makan madu, kita akan rasa segar badan kita. Lepas makan tu segar, bertenaga. Masya Allah. Kalau setengah orang yang sensitif, dia rasa pernafasan dia deep dan dia boleh tidur lena, masya Allah. Dan madu, adakah dia meningkatkan gula dalam darah kita? Meningkat. Tapi dia meningkat sekejap, lepas dia turun balik. Dia stable lah, bukan turun, dia stable. Kan? Dia punya GI pun lebih rendah sebab
kandungan mikronutrien, phytochemical dalam tu. Jadi penyerapan gulanya tak drastik macam kalau kita makan gula putih ataupun makan glukos. Makan nasi lebih cepat spike gula dalam darah. Sebab kita makan madu sikit je, 1 sudu besar. Lebih-lebih 2 sudu besar kan. So dia punya, sebab apa gula tu tak spike dalam darah? Sebab gula dalam madu tu badan kita dapat serap. Maknanya dia masuk dalam darah kan, dia terus serap dalam darah dan darah dia terus serap dalam sel. Dia serap dalam sel, jadi gula tak naik lah, dia tak spike. So gula yang ada dalam madu tu cepat diguna oleh sel, bioavailability dia tinggi. Begitu. Sebab tu kita rasa panas sikit. Kalau makan gula tak panas pun kan, madu dia panas. Sebab dia ada mikronutrien pelbagai dan dia boleh boost metabolic cell. Kemungkinan juga boleh meningkatkan pembentukan dipanggil lemak perang, BAT apa dipanggil, brown adipose tissue ataupun lemak perang lah, yang mengandungi mitokondria yang tinggi untuk membakar lemak. Sebab tu kita sepanas berpeluh kan, kulit muka pun jadi pinkish sebab darah berjalan dengan elok. Kan, Masya Allah. Masya Allah, dia meningkatkan metabolisme sel kita kan, tenaga dan juga pernafasan, deep breath, deep sleep, kan, seimbangkan hormon dalam badan kita. So ada banyak benda dan dia boleh juga induce structured water dalam badan kita. Kan? Structure hexagon yang ada pada honeycomb, madu pun ada sebab dia bahan alami. Lebah hisap cairan daripada bunga-bungaan kan, manisan pada bunga-bungaan, semua bahan-bahan alami. Memang ada structured water dalam tu. Dia memang benda yang mempunyai khasiat yang boleh induce structured water. Masya Allah. Sebab tu masuk dalam badan kita, dia induce structured water, jadi dia mengoptimumkan peredaran darah, penyerapan, transport nutrien. Cantik sangat. Protein kita berfungsi dengan efisien, optimum sekali. DNA kita, epigenetik, semualah Masya Allah. Mitokondria cantik. Begitu madu ni. Dan juga boleh membuat proses detox dalam sel, luar sel, organ-organ detox dia boleh optimumkan, tingkatkan. Masya Allah. Di samping dia ada sifat anti radang, antioksidan, anti kanser juga sebab antioksidan dia tinggi. Pertama sekali antioksidan tinggi dalam madu kelulut. Anti radang dia. Sebab polifenol, kandungan polifenol, phenolic compound, phenolic acid paling tinggi dalam madu kelulut. Masya Allah. Sebab tu dia lebih berkesan, lebih poten untuk merawat penyakit-penyakit berkaitan dengan ketumbuhan, tumor dan kanser. Masya Allah. Wallahualam, semoga manfaat. Okay, kita sudahi dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Fatihah lima khatim lima sabaqana sil haqq bil haqq wa alihi wa sahbihi mustaqim wa ala alihi haqqa qadri qadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.